Ismail Faham berehat di checkpoint keempat sehingga jam 12.30 tengah hari sebelum memulakan perjalanan. Lain-lain berita untuk base camp, over. Tiada lagi berita tambahan. Semua ahli kumpulan berada dalam keadaan baik, termasuk saya. Itu saja berita daripada saya. Berita tamat. Hai, bertemu kembali bersama dengan saya, Master Coach Anwar, dalam secebis perkongsian. Okey, pada kali ni saya nak orang kata mempromosikan lagi kepada rakan-rakan di luar sana tentang khusus asas pengendalian radio komunikasi dalam rekreasi. Siri kedua, tuan-tuan. Siri kedua. Okey, bagi yang terlepas siri yang pertama, ni kita adakan siri kedua. Okey, so jangan terlepas peluang lagi, tuan-tuan. Okey. Jadi untuk itu saya nak tegaskan, saya suka tegaskan di sini, khusus ni program ini bukanlah program persediaan untuk mengambil lesen radio amatur. Bukan, tuan-tuan, bukan. Jangan tersilap orang kata. Okey, dalam apa orang tanya saya, banyak orang WhatsApp call saya tanya, okey, apa yang akan belajar dalam kursus ni? Okey, so benda tu banyak, tuan-tuan, tapi saya akan sentuh beberapa perkara lah yang saya rasakan sangat kritikal dalam komunikasi radio dalam dunia rekreasi begitu. So antara topik-topik yang kita akan sentuh adalah pengendalian peralatan tu. Okey, macam mana, apa nak buat itu, nak buat ini pada walkie-talkie kita. Kemudian penjagaan peralatan. And then kita ada tips and tricks. Okay, tips and tricks untuk yang terlibat dalam komunikasi radio. Dan tidak dilupakan aspek perundangan, tuan-tuan. So salah tak salah kita bawa walkie-talkie, kita guna frekuensi ini, salah ke tidak ke apa ke, itu nanti kita akan sentuh. Dan ada beberapa topik yang lain lagi, tuan-tuan. Okey, lagi ada yang bertanya saya kepentingan mempelajari walkie-talkie ni, komunikasi radio komunikasi ni. Okey. Jadi suka saya tegaskan kat sini, tuan-tuan. Kita cuba mengimbau kembali kenangan tahun 2014. Iaitu berlaku banjir besar di negara kita, terutama di Kelantan, tuan-tuan. Jadi pada waktu itu, tuan-tuan, kebanyakan kawasan di Kelantan terputus perhubungan, terputus bekalan makanan, perubatan dan sebagainya selama lebih kurang 1 minggu, tuan-tuan. Barulah bantuan dari luar dapat sampai. Jadi pada waktu itu segala-gala terputus, bekalan makanan apa semua. Jadi apa yang berlaku pada orang kampung, tuan-tuan? Ada yang terpaksa lari jauh ke dalam hutan, ada yang terpaksa lari naik bukit, ada yang sanggup berenang keluar, kan begitu. Jadi bagi mempersiapkan diri kita, memandangkan kita sekarang ni pun, baru-baru ni pun Jabatan Meteorologi Malaysia dah mengeluarkan amaran jingga, tuan-tuan. Amaran jingga ataupun yellow alert, okey, tentang berlakunya monsun yang agak besar. Bermula hari Rabu depan ni, tuan-tuan. Hari Rabu ni, tuan-tuan. So sehingga dijangkakan sehingga ke Mac 2021. Jadi apa persediaan kita, tuan-tuan? So antara persediaan yang tuan-tuan kena buat ialah beg lah, kan? Lengkapkan beg, masukkan dokumen-dokumen penting, bekalan makanan yang mencukupi untuk keluarga kita. Jadi itu yang tuan-tuan kena sediakan. Dan tidak ketinggalan, tuan-tuan. Persediaan dari segi komunikasi, tuan-tuan. Tuan-tuan dah siapkan beg, dah tahu dah ke mana nak dituju, tuan-tuan. Okey, bersama dengan keluarga nanti kalau berlaku dan terpaksa berpindah, orang kata, kan. Jadi tuan-tuan dah siapkan beg. Tapi macam mana tuan-tuan nak pastikan pasukan penyelamat di luar ni mengetahui lokasi tuan-tuan? Okey, pada waktu kejadian sebegitu ni, tuan-tuan, telefon ni kemungkinan besar kita akan terputus telco coverage, tuan-tuan. Okey, kemungkinan besar telco coverage terputus. Menara telco down, sistem banyak down, server down, TMB tower pun akan down, tuan-tuan. Jadi ini semua tidak berguna, tuan-tuan. Walaupun Apple iPhone ke apa ke, tak kisah. Okey. Contoh kalau kata macam kita tengok di Jepun, tuan-tuan. Negara kita mungkin kurang jarang-jarang berlaku bencana sebegitu. Tapi contoh tengok di Jepun. Dia setahun boleh kata 3-4 kali tsunami atau lebih, tuan-tuan. Tsunami kecil, tsunami besar, kan. So setiap kali tsunami, tuan-tuan, habis total. Total habis satu-satu kampung, satu-satu daerah tu, tuan-tuan. Jadi kat sinilah
kami cuba mengetengahkan tuan-tuan penggunaan walkie-talkie ni. So tuan-tuan nanti dah bawa beg, dah ada beg dah. Masing-masing anak ada beg, isteri ada beg, tuan-tuan pun pikul beg, jalan menuju ke lokasi. Okey. Jadi lokasi macam mana tuan-tuan? So dalam rekreasi macam kami selalu menekankan lokasi yang dipilih sebaik mungkin ialah elevated area, iaitu kawasan berbukit. Naiklah ke kawasan lebih tinggi orang kata kan. Supaya satu terhindarlah daripada bencana tadi tu. Okey, yang keduanya mudah untuk membuat komunikasi kecemasan tuan-tuan. Sama ada menggunakan walkie-talkie, radio ni ataupun menggunakan isyarat-isyarat kecemasan yang lain untuk memaklumkan kepada pasukan penyelamat di luar sana yang tuan-tuan berada di kawasan tersebut dan memerlukan bantuan. Okey tuan-tuan. Okey, kemudian ada juga yang bertanya kepada saya, kenapa program ni menggunakan walkie-talkie jenama Baofeng UV5R model. Ada Baofeng, ada banyak model tuan-tuan. Jadi kenapa kami menggunakan jenama Baofeng? Okey, yang pertama tuan-tuan, suka saya tekankan kat sini, saya suka bagi perumpamaan lah tuan-tuan. Tuan-tuan nak pergi Johor, ada dua cara tuan-tuan, memandu kereta ataupun menaiki bas. So tuan-tuan pilih, dua-dua akan sampai tuan-tuan. Naik kereta pun sampai ke Johor, naik bas pun sampai ke Johor. Jadi cuma ada banyak faktor lah kan yang tuan-tuan kena ambil kira. Satunya dari segi, especially dari segi kewangan tuan-tuan. So tepuk dada, tanya poket, penuh ke kempis. Jadi kenapa kami gunakan Baofeng? Satu, ianya murah. Model tu murah, brand tu murah. Jadi semua orang boleh mampu milik orang kata kan. Jadi kalau saya tiba-tiba okey promote nak beli jenama sekian-sekian, tapi tengok harga 1000 kan, dengan Baofeng harga 100, mana orang akan pilih tuan-tuan? Itu yang kami gunakan Baofeng, supaya kita mengetengahkan. Ada walkie-talkie ni tak perlu yang mahal sangat, yang murah pun ada. Okey, yes, ada sip. Kita nak bagi kefahaman tu kepada tuan-tuan. Okey, selain daripada itu, kita juga mengamalkan atau menekankan konsep sediakan payung sebelum hujan. Macam tadi tuan-tuan, saya beritahu, sediakan payung sebelum hujan tuan-tuan. Sekurang-kurangnya ada walkie-talkie kan. Macam contoh geng-geng yang mendaki ni, yang suka mendaki, hikers, gogo apa semua. Kadang-kadang tuan-tuan dapat tengok dia orang ada bawa walkie-talkie. Yes, kadang-kadang dia gantung kat beg, kadang-kadang dia simpan dalam beg tuan-tuan. Okey. Dan kadang-kadang tak pakai pun. Okay. Jangan marah kalau dia tak pakai tuan-tuan. Cuma persoalan yang saya timbulkan sekarang adalah, adakah anda tahu menggunakan dia di saat-saat kecemasan? Okey. Saya tak kata anda tak menggunakan, bawa sekadar tayang kan, tapi ramai juga yang bawa sekadar tayang nak beritahu orang, aku ada walkie-talkie. Tapi apabila berlaku kecemasan, walkie-talkie ni langsung tidak digunakan, tidak dipandang. Walaupun pada waktu itu, pada ketika itu, coverage telefon tak ada. Jadi di sinilah, jadi kalau siapa yang orang kata newbies atau baru nak berjinak-jinak dengan komunikasi, so antara perkara yang anda perlu pelajari adalah ini, komunikasi radio. Okey tuan-tuan, komunikasi radio. Jadi saya sangat-sangat menekankan komunikasi radio ni tuan-tuan. Okey, komunikasi radio ni saya sangat-sangat menekankan, sebab antara sebabnya anda tak perlukan kredit tuan-tuan. Dalam telefon kita ada SIM card. Kalau tak ada kredit, tak boleh buat panggilan telefon lah dan sebagainya. Nak telefon mak pun susah. Tak ada internet dah tak boleh WhatsApp, tak boleh Facebook, tak boleh Instagram, TikTok semua. Tapi radio ni tuan-tuan, walkie-talkie ni tidak memerlukan kredit. Yang paling seronoknya, tidak memerlukan orang kata lesen. Tak ada lesen. Dia yes, saya tahu ada lesen radio amatur. Okay, tetapi sekarang ni Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia dah mengeluarkan sirkular ataupun perkeliling yang menyatakan membenarkan penggunaan walkie-talkie walau tanpa lesen radio amatur, dengan syarat tuan-tuan, dengan syarat tertentu. Jadi apa syarat-syaratnya? Ni kita akan ketengahkan nanti tuan-tuan dalam program kita. Jadi itu yang saya kata tadi, aspek undang-undang tu salah ke tak salah? Walkie-talkie hulu kilir, guna walkie-talkie salah ke tak salah? So selagi tuan-tuan tidak melanggar undang-undang, dia jadi tak salah. Tapi bila melanggar undang-undang, dia jadi salah lah. Jadi saya akan tekankan, saya akan memberi penjelasan di dalam semasa khusus nanti. So jangan ketinggalan tuan-tuan. Daftar segera, hubungi nombor yang tertera di iklan. Okey. Anda lambat,
tempat penuh, minta maaf tuan-tuan. Okey. So bertemu lagi di lain ketika. Jumpa dan jumpa lagi. Tuan-tuan masih berada di sini? Okey. Tu tadi tuan-tuan dapat tengok kan, saya berkomunikasi tadi sedikit dengan rakan sepasukan saya yang sedang melakukan ekspedisi. Okey, begitu pentingnya tuan-tuan. So kita nak tahu kan apa di mana lokasi tim kita, pasukan kita ada masalah ke apa ke dan sebagainya. Okey, ada juga tadi yang bertanya dengan saya, siapa saya ni kan nak mengajar benda khusus-khusus sebegini. Okey, untuk maklumat tuan-tuan, saya adalah seorang pemegang lesen radio amatur kelas B. Pemegang lesen radio amatur kelas B semenjak tahun 2008. Lesen ni dikeluarkan oleh Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia tuan-tuan. So makna saya adalah seorang yang berkelayakan untuk mengendalikan radio. Okey. Jadi di situlah juga berdasarkan peraturan komunikasi dan multimedia, so saya boleh menyebarkan ilmu berkenaan radio ni kepada orang awam. Okey. Kemudian ada lagi selain daripada itu, saya juga adalah seorang jurulatih menyelamat. Jurulatih menyelamat untuk high rope, tali tinggi. Kemudian jurulatih menyelamat untuk air dan jurulatih menyelamat kecemasan yang lain, first aid dan sebagainya, medik lah orang kata. Okey, di bawah Jabatan Angkatan Pertahanan Awam Malaysia. Okey. Saya juga pernah terlibat dalam beberapa operasi search and rescue, baik tali tinggi, mountaineering di gunung, mencari orang hilang sesat sebagainya, dan juga underwater. Okey, makna operasi-operasi melibatkan kemahiran scuba dan juga operasi menyelamat menggunakan bot. Semua tu di bawah Angkatan Pertahanan Awam lah. Okey. Jadi selain daripada itu juga, saya juga adalah seorang jurulatih menyelamat kelemasan yang bertauliah daripada International Life Saving Federation yang beribu pejabat di Belgium, dan juga Life Saving Society of Malaysia di Pulau Pinang, ibu pejabatnya. Okey. Kemudian saya juga adalah seorang jurulatih survival di bawah SIWA, Survival Instructor World Association. Okey, yang menekankan aspek-aspek survival lah, kita hidup. Okey. Kemudian saya juga adalah seorang jurulatih jemputan antarabangsa, jurulatih jemputan antarabangsa untuk menyelamat bot dan juga menyelamat di air. Okey. Saya juga pernah berkhidmat di dalam badan beruniform. Okey. Selain daripada itu tuan-tuan, apa yang saya cuba ketengahkan lagi tuan-tuan, kalau saya nak senaraikan semua orang kata kelayakan, banyak tuan-tuan kan. Jadi yalah, kita ni hidup sentiasa belajar tuan-tuan. Kena keep updating apa segala ilmu dan kemahiran kita. Okey, apa yang saya cuba ketengahkan di sini tuan-tuan, selain daripada kelayakan dan ilmu pengetahuan yang saya telah timba sepanjang kehidupan saya, yang paling penting adalah pengalaman penggunaan tuan-tuan. Aplikasi setiap ilmu yang saya pelajari tuan-tuan. Itu yang saya cuba kongsikan kepada tuan-tuan. Okay? Tak semua orang nak berkongsi pengalaman dan kemahiran dia. Okay? So macam saya, saya cuba berkongsi lah. Saya cuba berkongsi dengan tuan-tuan pengalaman menggunakan walkie-talkie ni dalam situasi bencana, situasi kecemasan sewaktu menjalankan kerja-kerja. So macam saya bawa grup pergi hiking apa semua, penggunaan walkie-talkie dalam situasi sebegitu tuan-tuan, dalam hutan, di tempat lapang, semua tu. Okey, jadi ini yang saya cuba kongsikan. Dan tak ramai juga orang awam yang berpeluang tuan-tuan nak belajar benda ni. Ni walkie-talkie ni, dia orang mungkin selalu tengok orang bawa, orang pakai, tapi macam mana nak beli, nanti salah tak salah, semua macam-macam. Lepas tu kena pula tanya kawan kata tak payahlah, walkie-talkie ni tak berguna, ini untuk kerja-kerja tarik kereta je, apa macam-macam lah cerita tuan-tuan. Okey, apa penggunaan tuan-tuan saya tak boleh halang. Ya, cuma saya akan tegaskan, setiap apa yang kita lakukan ada undang-undang yang melindungi dan undang-undang yang membatasinya tuan-tuan. So inilah dia yang kami ketengahkan di dalam program kami, iaitu khusus asas pengendalian radio komunikasi
dalam konteks rekreasi tuan-tuan, dalam konteks rekreasi. So jangan tersalah sebut saya membuat khusus persediaan untuk lesen radio amatur. Tidak tuan-tuan, yang ni untuk penggunaan dalam rekreasi tuan-tuan. Okay, untuk lesen radio amatur tu lain, tu nanti kelas lain pula tuan-tuan. Okay, so saya rasa itu saja. Semoga jumpa lagi. Jangan lupa daftar segera untuk kursus asas pengendalian radio komunikasi dalam rekreasi siri kedua tuan-tuan pada 14 hari bulan November ini. Jumpa lagi. Temui saya di sana. Bye.